Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Irni binti Bakri, mengajar di SM Longview Kota Kinabalu, Sabah. Untuk video kali ini, Cikgu akan berkongsi dengan anak-anak murid semua berkaitan dengan format belanjawan tunai. So, apa tunggu lagi? Jom kita belajar. Tajuk kita hari ini ialah belanjawan tunai. So, ini ialah tajuk kita dan fokus pada hari ini ialah kita akan fokus kepada format belanjawan tunai. Okey? Sebab format ni agak mudah. Cikgu beri bagaimana mengenali 6 zon dalam belanjawan tunai ni. Okey, jom. Okey. Yang pertama ialah di mana kita akan mula dengan nama perniagaan belanjawan tunai bagi 3 bulan berakhir tu ialah tajuknya, dan kebiasaannya di bahagian ini ialah tarikh. Sebagai contoh, sekarang ialah 30 Jun 2021. So, kalau berakhir 30 Jun 2021, maksudnya bulan yang terakhir itu ialah Jun. So, 3 bulan, so mula dengan April, Mei dan Jun yang terakhir. Okey. Seterusnya, okey, ni bahagian atas, zon yang pertama. Seterusnya kita lihat zon yang kedua. Okey, zon yang kedua. Pada zon yang kedua, kita ada ialah baki awal atau baki BB. Okey, bagi perniagaan yang baru mula, perniagaan tersebut tiada baki BB. Dia cuma akan ada modal. Tapi modal tidak dimasukkan di bawah baki BB. Okey, ini zon yang kedua. Seterusnya, dia akan kita gabungkan zon pertama dan zon yang kedua. Jom kita lihat zon ketiga pula. Okey, kita lihat zon yang ketiga. Kalau kita lihat di sini, kita ada penerimaan. Yang mana kalau murid-murid lihat di sini, ada penerimaan bermaksud wang atau duit yang kita terima dalam belanjawan tunai tersebut. So, kita ada contoh di sini ialah jualan tunai, akaun belum terima, sewa diterima. Untuk bahagian amount ni, cikgu cuma tunjukkan secara rawak amount-amount tersebut untuk memudahkan murid untuk lihatlah bagaimana kita jumlahkan bahagian penerimaan. So, cikgu ambil jualan tunai, akaun belum terima dan sewa diterima. Cikgu jumlahkan bahagian penerimaan dan cikgu letakkan jumlah penerimaan di situ. Bagaimana perniagaan yang baru mula? Sebagai contoh tadi cikgu ada sebutkan modal. So, modal tu kita akan masuk di bahagian penerimaan. Bukan ini saja item penerimaan dalam belanjawan tunai, tetapi apa-apa item yang anda lihat pada soalan yang ada menunjukkan penerimaan tunai, sama ada secara tunai atau menggunakan cek, boleh dimasukkan ke dalam penerimaan. Okey, so ini ialah format di zon yang ketiga. Okey. So, kita gabungkan. So, kita lihat kita ada zon yang pertama di atas sini, zon yang kedua bagi BB, zon yang ketiga bahagian penerimaan. So, kita lihat pula zon yang keempat. Jom kita lihat zon yang keempat. Okey. So, zon yang keempat ialah pembayaran. Okey, pembayaran. Jika murid-murid lihat, cikgu kategorikan di bawah pembayaran tu sebahagian sahaja. Antaranya yang biasa ialah belian tunai, akaun belum bayar, sewa, promosi, belanja operasi lain yang ada dalam perniagaan, gaji, kadar bayaran dan seterusnya. Di bahagian bawah, cikgu ada letakkan jumlah. Kalau cikgu murid lihat, jumlah pembayaran. Okey. So, ada jumlah pembayaran di bahagian bawah itu.
Oke, seterusnya jom kita lihat di zon yang keempat. Zon yang keempat. So, lihat zon yang kelima. Jom lihat zon yang kelima, yaitu di mana ada lebihan dan kurangan. Apakah lebihan dan kurangan ini? Jom cikgu tunjukkan. Untuk mendapatkan lebihan dan kurangan ini, maksudnya kita ambil jumlah penerimaan, kita tolak dengan jumlah pembayaran, kita akan dapat lebihan jika ia positif. Jika jumlah penerimaan itu kurang, di mana jumlah pembayaran itu lebih, murid akan dapat negatif. So, negatif maksudnya ialah kurangan. Okey? Jom kita lihat zon yang keenam pula. Okey, kita lihat zon yang keenam. Apakah yang ada di zon yang keenam dalam belanjawan tunai? Yaitu baki akhir atau baki HB. Okey, bagaimana dapat baki HB? Jom cikgu tunjukkan bagaimana kita dapat baki HB, baki akhir. So, bagaimana kita dapat baki akhir? Yaitu kita ambil baki awal di atas sini atau baki BB, kita tambah dengan lebihan. Okey, baki BB, okey, tambah dengan lebihan. Kalau kurangan bagaimana pula? Jika murid dapat jumlah ialah kurangan. Okey, so baki BB tolak kurangan dan dapat baki HB atau baki akhir. Baki akhir bagi bulan April akan dipindahkan menjadi baki awal bulan Mei. So, sama juga tambah dengan lebihan, kita dapat baki akhir bulan Mei, kita pindahkan jadi baki awal bagi bulan Jun. Dan seterusnya baki awal Jun tambah lebihan dan kita akan dapat baki akhir untuk bulan Jun. So, begitulah kita menyediakan belanjawan tunai. So, ini ialah formatnya dan diharap dapat membantu murid-murid dalam memahami atau menyediakan belanjawan tunai. So, nantikan video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.